Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi tentang tajuk sejarah tingkatan 4 iaitu bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Jom kita belajar sejarah dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang ingin cikgu kongsikan hari ini berkaitan dengan tajuk 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kedua, tajuk 3.5 Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dan 3.6 Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Tiga standard pembelajaran yang ingin cikgu nak pelajar kuasai. Pertama, pelajar dapat menguraikan perkembangan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kedua, pelajar dapat menjelaskan faktor kedatangan Jepun di negara kita. Dan yang ketiga, pelajar dapat menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kita lihat berkaitan dengan tajuk pertama, 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik merujuk kepada tajuk peluasan kuasa Jepun. Peluasan kuasa Jepun terdiri daripada subtajuk dasar peluasan kuasa Jepun, kedua sekatan ekonomi terhadap Jepun, dan yang ketiga, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Kita akan lihat satu persatu di bawah tajuk peluasan kuasa Jepun. Peluasan kuasa Jepun bermula dengan satu pembaharuan telah dilakukan oleh negara Jepun dikenali sebagai pembaharuan Meiji, iaitu merujuk kepada pemodenan negeri Jepun dalam aspek negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan. Jepun telah mengalami satu situasi iaitu keperluan perindustrian. Jepun sebagai negara industri memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi mengembangkan perindustrian. Kedua, pengaruh golongan tentera. Jepun mempunyai angkatan tentera yang moden di Asia. Bagi mengatasi masalah ekonomi yang melanda negara Jepun, Jepun telah melakukan aktiviti penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran barangannya. Jeneral Hidehito, itu Perdana Menteri Jepun, telah mengheret Jepun ke kancah peperangan. Jepun juga memperkenalkan Order Baharu Asia yang bermatlamat untuk mengembangkan kuasa Jepun, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme Barat. Jepun mewujudkan Order Baharu merupakan suatu rancangan untuk menyingkirkan kuasa imperialis Barat di Asia Timur yang merangkumi negara Jepun, Korea, China, Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Akhirnya, Jepun berjaya menguasai Korea, Manchuria, China dan Indochina. Peluasan kuasa Jepun yang kedua ialah berkaitan dengan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Amerika Syarikat, British dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun memperolehi bahan mentah untuk industri dan operasi perang. Sekatan ekonomi ialah merupakan tindakan menghentikan perdagangan serta membekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai oleh British, Amerika Syarikat
dan Belanda. Perluasan kuasa Jepun juga disebabkan oleh rancangan penaklukan wilayah di selatan. Jepun merancang ingin menguasai wilayah di selatan Asia Tenggara yang merupakan negara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, boksit dan petroleum. Pakatan dalam kuasa paksi membolehkan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun untuk membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Kita lihat pula bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang bermula apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii, iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Weki. Penguasaan serangan melalui darat, laut dan udara sehinggalah Jepun berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik. Kita beralih kepada tajuk 3.5, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Faktor kedatangan Jepun terdiri daripada dua, iaitu eksploitasi sumber bahan mentah dan yang kedua kepentingan strategi ketenteraan. Kita lihat faktor yang pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. Contohnya, biji timah, getah, emas, biji besi, arang batu dan boksit untuk keperluan perindustrian, ekoran daripada pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Sasaran utamanya di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutamanya di Miri dan Lutong. Jepun merancang untuk menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Faktor yang kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun kerana pangkalan tentera laut British terletak di Singapura. Kawasan itu penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan bermula dengan pendaratan di pantai Kuala Pak Amat, pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand pada 8 Disember 1941. Tanah Melayu dan Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Kapal Repulse dan Prince of Wales British telah ditenggelamkan oleh Jepun di perairan Kuantan. Tentera Jepun mara ke Kuching dan Sibu. Sepasukan lagi mara ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan sehinggalah Jepun menggunakan pelbagai strategi untuk serangan kilat, iaitu kombinasi antara tentera darat, udara dan laut. Beralih kepada tajuk yang terakhir, iaitu 3.6 dalam perkongsian cikgu merujuk kepada dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pendudukan Jepun di negara kita terdiri daripada 3 aspek, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Kita lihat dulu
dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran Jepun terdiri daripada pentadbiran tentera Jepun. Kedua, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Dasar pentadbiran tentera Jepun. Tanah Melayu telah digabungkan dengan Sumatera membentuk kawasan pertahanan khas dan berpusat di Singapura. Singapura dikenali sebagai Shonantu, iaitu Pulau Cahaya Selatan, dan Tanah Melayu sebagai Malai Baru. Perlis, Kelantan dan Terengganu di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei diketuai oleh Gubernur Jeneral dan berpusat di Kuching. Pasukan polis tentera dikenali sebagai Kampitai telah ditubuhkan untuk pentadbiran tentera Jepun. Kedua, kita lihat dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Malah Raja juga telah diberi pencen. Kedudukan Sultan diletakkan di bawah kuasa pengawasan Gubernur Jepun. Aspek yang ketiga ialah berkaitan dengan dasar terhadap kepimpinan tempatan. Jepun memberikan kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Ianya bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Jepun menubuhkan institusi latihan pemimpin muda atau Koukorenju untuk melatih dan menanam semangat perjuangan cita-cita politik Jepun. Seterusnya, Jepun. Jepun mengamalkan dua dasar ekonomi, iaitu terdiri daripada pengenalan sistem ekonomi kawalan. Yang kedua ialah memperkenalkan mata wang Jepun. Sistem ekonomi kawalan merujuk kepada rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan. Ianya bertujuan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Jepun juga telah membangunkan industri tempatan serta mengoptimumkan kemudahan dan peralatan yang sedia ada hasil tinggalan daripada kerajaan British. Manakala mata wang Jepun telah dicetak secara berlebihan yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Ini menyebabkan berlakunya inflasi di negara kita. Seterusnya, kita lihat pula dasar pendudukan Jepun di negara kita dalam aspek sosial. Terdiri daripada 4 subtajuk, iaitu dalam aspek pendidikan, kedua, sikap Jepun terhadap agama, ketiga, catuan dan penghasilan makanan, dan yang keempat, layanan terhadap penduduk. Dalam aspek pendidikan, Jepun menekankan semangat Jepun, Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun. Pengajaran di sekolah menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa lingua franca. Jepun menutup sekolah Cina dan Inggeris, malah persekolahan dimulakan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, mencapai teknologi negara industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai-nilai Jepun. Tentera Jepun memupuk semangat nasionalisme Asia dengan menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Seterusnya, dalam aspek sikap Jepun terhadap agama.
Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajar Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Majlis Agama Negeri telah dibentuk. Jepun cuba memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Pegawai agama diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama dan juga kelas di surau. Masjid telah digunakan untuk menyampaikan titah sultan untuk menyokong dasar Jepun. Manakala dalam aspek catuan dan penghasilan makanan, Jepun memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan juga dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan, keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Jepun menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Kad catuan makanan juga telah diperkenalkan untuk mengawal kawalan makanan. Yang terakhir ialah layanan terhadap penduduk. Jepun memberi layanan berbeza-beza mengikut kaum. Layanan yang baik kepada orang Melayu serta pribumi yang bekerjasama dengan Jepun. Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang Cina menerima layanan yang kejam kerana lanjutan dari Perang Cina-Jepun, malah dikenakan membayar sejumlah wang sebagai hukuman. Bukti kekejaman Jepun ialah pembinaan landasan kereta api maut dari Thailand ke Burma. Landasan ini menyebabkan ramai penduduk tempatan terkorban akibat kerja yang berat, kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan, penyakit dan suasana kerja yang buruk. Itulah antara beberapa aspek yang berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Sebagai rumusannya, hasrat Jepun membentuk pemerintahan baharu di Asia Pasifik mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun menemui jalan buntu. Pemerintahan tentera Jepun mengarahkan serangan serentak terhadap Asia Pasifik pada Disember 1941. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang pentingnya ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Seterusnya, mencetuskan semangat penentangan rakyat terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Tajuk ini akan cikgu sambung untuk perkongsian melalui video seterusnya. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan supaya dapat pelajar mengulang kaji berkaitan dengan tajuk 3.4 hingga 3.6. Sebelum berakhir, cikgu ingin mengucapkan sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Sejarah Cikgu Ida. Dan stay safe di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.